Selamat pagi tuan dan puan. Nama saya Vignesh dan adalah Kinathan. Kad nombor matrik saya 19DAT21F2016. Hari ini saya ingin menemui ramai rakan sekelas saya untuk mengetahui pendapatan mereka tentang teknologi maklumat komunikasi. Teknologi ialah suatu sistem bagi memudahkan manusia memenuhi keperluannya dari masa ke semasa. Maklumat ialah data tersusun. Komunikasi pula ialah proses saling menghantar dan menerima maklumat dari satu pihak ke pihak yang lain. Teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu istilah untuk teknologi maklumat yang menekankan peranan komunikasi bersatu. Okey, sekarang I nak tanya seberapa soalan kepada rakan sekelas saya. Jom kita pergi. Boleh? Okay. So hari ni saya nak tanya seberapa soalan tentang teknologi maklumat komunikasi. So sekarang saya mula lah. Encik, apakah kebaikan dalam teknologi maklumat komunikasi? Antara kebaikan yang kita boleh lihat dalam teknologi maklumat komunikasi, yang pertama, kita dapat memperluaskan perniagaan kita. Contohnya, kita dapat meneruskan perniagaan dengan berniaga secara online. Contohnya melalui platform online seperti Shopee, Lazada, Lazada dan sebagainya. Okay. Dengan itu, kita dapat berniaga, kita dapat meluaskan perniagaan kita secara tidak langsung, dapat meningkatkan keuntungan perniagaan. Okay, yang pertama. Yang kedua, So kedua ialah, mengapakah kamu cakap teknologi maklumat ada benda kebaikan? teknologi maklumat ada benda kebaikan. Contohnya mengenai ada je benda kebaikan dia. Maksud kita dapat mencepatkan urusan kerja dilakukan. Contohnya mengenai ketika contohnya kita hendak memohon permohonan, kita hendak melanjutkan perniagaan dan melanjutkan pelajaran kita ke peringkat IPT, kita boleh mohon melalui ibu online. Langsung kita dapat mengetahui status kita berjaya atau tidak, dan kerja itu dapat berlaku dengan cepat dan pantas. Terima kasih. Okey, sekarang kita dapat pendapat daripada rakan kelas saya, Hafiz. Okey, seterusnya jom pergi menemui ramai lagi 2 orang daripada kelas saya. Teknologi maklumat teknologi. Saya nak tanya seberapa soalan kepada teknologi awal 2 orang. Okey. So, orang pilih lah siapa nak cakap keburukan, siapa nak cakap kebaikan. Saya pilih kebaikan. Satu saya pilih keburukan lah. Okey, jom kita tengokkan. Okey. Okey, George dulu. George, apakah keburukan dalam teknologi maklumat komunikasi? Kebaikan. Kebaikan. Okey, selamat pagi. Terima kasih sebab bagi peluang untuk saya bercakap. Okey, nama saya George William. Nombor kad matrik ialah 19DAT21F2014. Sekarang saya nak bagi pendapat saya tentang kebaikan yang kita memperoleh daripada teknologi maklumat. Kebaikan yang pertama ialah membantu mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Sebagai contoh, sekarang pelajar yang umur lebih 19 akan pergi ke institusi seperti college, politeknik dan universiti untuk melanjutkan pelajaran mereka. Kalau semasa mereka pergi, mereka akan meluangkan masa seperti 3 hingga 6 tahun di asrama belajar di college. Kalau mereka tinggal di college, mereka akan berpisah daripada keluarga mereka untuk tempoh yang lama. Kalau mereka guna teknologi maklumat, mereka boleh menghubungi ibu bapa mereka, saudara mereka setiap hari dan setiap masa yang mereka rindui menggunakan aplikasi sebagai video call dari WhatsApp dan buat live di Facebook. Ini akan mengurangkan rasa rindu mereka antara mereka dan ahli keluarga mereka. Ini akan membantu mereka untuk belajar dengan lagi baik. Ada apa-apa bantahan ke? Saya ada bantahan. Walau bagaimanapun
pembangunan teknologi maklumat memberikan pelbagai kebaikan dalam untuk netizen kita, ia juga memberikan pelbagai keburukan juga untuk masyarakat kita. Yang pertama pada pendapat saya adalah dia mudah menyebarkan berita palsu. Sejak pembangunan teknologi maklumat yang meluas, pelbagai berita palsu sedang menyebar di media massa seperti Twitter, Instagram, Facebook. Laman-laman sosial ni bukan sahaja kita bersosial, ia juga menjadi satu sumber bagi orang lain menyebarkan berita palsu untuk membimbangkan masyarakat kita. Sebagai kesannya, netizen kita akan menjadi panik dan bimbang tentang keadaan sosial, keadaan semasa. Mereka akan keliru apa yang sebenar, apa yang terburuk. Kesan ni juga akan menyebabkan masyarakat kita padat dengan isu semasa. Pelbagai berita buruk, berita palsu akan mengelirukan masyarakat kita. And then ini akan menyebabkan netizen kita juga akan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang palsu. Contohnya sebagai skim cepat kaya. Itu ada satu skim yang palsu, yang pada suatu masa dia menyebar secara luas-luas dekat berita palsu dekat media sosial. So ramai masyarakat kita yang percaya dalam skim tu, mereka invest dalam skim tu. So pada akhirnya mereka hilang modal mereka. So ini akan memudaratkan masyarakat kita, dan secara luasnya dia akan menyebabkan netizen kita tak beberapa padat dengan isu semasa. Okay dah. Anda betul. Ini saya ada bantahan juga. Bantahan macam mana? Sebab pada era globalisasi ini, teknologi maklumat adalah sangat penting dan berperanan berkongsi idea dan maklumat dengan cepat. Sebagai contoh, saya ambil kalangan kita yang pelajar diploma sebagai contoh. Okay, teknologi maklumat akan membantu pelajar-pelajar untuk berkongsi idea-idea dan maklumat mereka antara satu sama lain untuk membuat assignment, untuk final mereka, peperiksaan mereka, dan membuat projek-projek yang antara kalangan mereka. Okay, mereka boleh menggunakan aplikasi seperti Google untuk mencari maklumat, dan mereka boleh berkongsi idea-idea mereka tanpa mengira kaum. Seperti kaum Melayu boleh share idea mereka kepada India, yang orang India boleh share idea dengan China. Sebab kat poli dan college community semua, bukan saja satu kaum yang belajar, ada banyak pelajar. Orang pelajar India ada, pelajar Cina ada, pelajar Melayu, pelajar daripada Sabah, Sarawak, daripada luar negara pun ada. Ada. Ini teknologi maklumat akan membantu mereka untuk mengeratkan hubungan antara kaum-kaum mereka, dan mereka boleh menambahkan ilmu pengetahuan mereka daripada teknologi maklumat. Mereka boleh mengetahui apa kebudayaan orang Cina, orang Melayu boleh tahu apa kebudayaan orang India, makanan mereka, tentang mereka boleh tahu maklumat tentang pakaian mereka, perayaan apa dia orang sambut, macam mana dia orang buat perayaan, macam mana dia orang buat majlis perkahwinan, macam mana majlis anak buat kelahiran. Mereka boleh tahu maklumat dalam otak dia orang akan menjadi luas. Mereka takkan menjadi pelajar sebagai bodoh dalam era globalisasi ini. Kalau mereka tak ada teknologi maklumat, sebagai contoh, ini telefon mereka merupakan teknologi yang sangat-sangat popular dalam kalangan ini. Sekarang korang boleh nampak tak salah seorang dalam kalangan pelajar ataupun kalangan dewasa yang tak guna telefon? Anda pernah nampak tak? Tak mungkin, sebab sekarang teknologi dah ada kat hujung jari. Kalau tak ada teknologi maklumat, diorang tak ada, mereka akan dikira sebagai dah mati, dah meninggal dunia. Sebab mereka kena aktif dalam media sosial seperti WhatsApp, Facebook, baru diorang akan tahu apa-apa isu semasa yang berlaku di dunia ini. Sebagai contoh yang sangat besar adalah isu COVID. Sebabkan COVID,
kita pergi mana-mana, pergi kedai, pergi hospital, pergi mall, mereka kena imbas kod MySejahtera. Kalau nak imbas, kalau tak imbas MySejahtera, mereka tak digalakkan, diorang tak boleh masuk ke dalam hospital ke mana-mana pun. Kalau nak naik taksi pun mereka kena imbas kod. Kalau diorang tak ada teknologi, tak guna phone, macam mana diorang nak hidup? Diorang tak boleh. Kalau nak pergi kedai, diorang nak pergi beli barang, diorang kena share QR code baru boleh bayar. Sekarang semua orang kena ada teknologi maklumat yang baik ini. Mereka kena tahu macam mana mereka guna teknologi maklumat ini untuk hidup dalam era globalisasi ini. Itu saja. Ada bantahan ke? Saya memang tak ada bantahan. Tapi memang yang kau cakap, semua remaja, semua muda ada teknologi maklumat di ujung jari mereka. Tapi dekat ujung jari ni bukan manusia. Dia memang telefon pintar. Tapi kepintaran kita menggunakan telefon pintar adalah penting. Dekat laman teknologi maklumat ni ada pelbagai laman sesawang dan tidak bermoral yang semua orang boleh akses. Dari budak berusia 3 tahun, seseorang juga memudahkan semua golongan akses dalam laman, pelbagai laman sesawang yang tidak bermoral. Betul. Contohnya, ada laman sesawang pornografi, ada laman sesawang dark web, laman jenayah cyber, ada juga laman sesawang yang cyberbullying. Betul. Cuba bayangkan, kanak-kanak berusia 9 tahun hingga 17 tahun melayari laman pornografi. Cuba bayangkan situasi itu. Betul. Situasi itu sedang berlaku dekat kalangan poli kita pun ada banyak orang yang mengakseskan laman pornografi. Betul. Dekat YouTube itu pelbagai terdapat juga maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan, tapi ada juga maklumat yang berkaitan dengan pengetahuan yang tidak bermoral, seperti cara membuat dadah, cara melakukan jenayah cyber, cara mengondam akaun orang lain. Pelbagai maklumat dekat YouTube tu, ada pelbagai maklumat. Macam George cakap tadi, kalau kita tak ada maklumat, kita akan jadi sebagai kata di bawah tempurung. Betul. Kalau kita ada maklumat yang lebihan, kita akan jadi pelbagai macam psikopat dekat negara kita. Terlebih Cuba yang- bayangkan pelbagai jenayah-jenayah yang ada sekarang ni, mereka semua mendapat maklumat daripada internet. Bukan semua ada master dekat, dia ada PhD dalam jenayah. Mereka dapatkan maklumat ni daripada laman sesawang. So pada pendapat saya, semua orang kena tahu cara penggunaan yang betul untuk laman sesawang, teknologi maklumat ni. So kalau kita, sebagai satu caranya adalah setiap remaja muda sekarang perlu terdedak dengan cara penggunaan betul teknologi maklumat. Betul. Mereka kena tahu cara cari maklumat betul. Mereka kena ada akal sendiri untuk fikir. Mereka kena follow, mereka kena ikut ajaran ibu bapa, ajaran agama yang betul, so supaya benda ni dapat dielakkan. Betul. Kalau benda ni secara meluasnya akan meningkat, masyarakat kita akan jadi lebih moden. Betul. Tapi dari segi akhlak mereka akan jatuh ke bawah. Betul. Cuba bayangkan apa jadi kepada negara kita kalau akhlak setiap remaja muda sekarang jatuh. Imej negara kita akan terjejas. So secara secara atasan dia, ekonomi negara kita pun akan terjejas juga. Betul. So lagi satu caranya, kita perlu membuatkan pihak perwajipan tertentu untuk membuat bantahan, limitation untuk suatu remaja membuka website tersebut. And lagi satu caranya adalah ibu bapa kena mengajarkan remaja-remaja muda kita cara yang baik untuk menggunakan teknologi maklumat. Ada bantahan tak? Tak ada bantahan sebab isi anda memang tepat dan betul. Bukan saja ibu bapa yang tanggungjawab. Pelajar-pelajar perlu diajari di sekolah. Guru-guru perlu mengajar mereka daripada sejak kecil, daripada umur seperti 5 tahun, 6 tahun. Guru-guru kena ajar mereka macam mana cara betul untuk guna teknologi maklumat. Mana laman web yang dia kena guna, mana laman web yang mereka tak perlu guna. Seperti mereka kena guna teknologi maklumat ni untuk carikan isi-isi yang mereka nak tentang pelajaran. Bukan tentang cara untuk membuat dadah, pornografi. Mereka kena diajari dan guru-guru kena
meningkatkan akhlak mereka dalam penggunaan teknologi maklumat. Itu saja daripada saya, dan saya nak minta maaf daripada pihak kami kalau kita ada guna perkataan yang kasar yang menyakiti hati anda. Terima kasih juga untuk memberikan peluang ini kepada saya, Vicky dan Okay. Hafiz. Baik, terima kasih kepada Arish dengan George untuk input yang terbaik. Okay. Pergi George. Terima kasih. Thank you, Vicky. Okay. Terima kasih. So guys, kesimpulannya teknologi maklumat komunikasi memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan kepada pembangunan peradaban seseorang dan juga pembangunan ekonomi. Terima kasih Ustaz Taha untuk meluangkan masa anda.